Jadi untuk mulakan bagi hari ini, kalau tracking kita bagi bulan 10 2023, sebenarnya berdasarkan rekod yang ada, inilah bulan yang paling banyak kita berjaya melancarkan kembali projek perumahan yang bermasalah. Kalau boleh rujuk ke graf yang ditayangkan, kita dapati ataupun telah merekodkan sebanyak 50 buah projek perumahan yang berjaya dilancarkan kembali. Ini termasuk projek-projek perumahan yang mendapat CCC ataupun pembinaan kemajuan itu kembali lancar seperti yang sepatutnya. Jadi kalau ikut rekod juga, kami saja tayangkan graf untuk bagi 10 bulan 2023 ini menunjukkan bahawa betapa dinamiknya keadaan, tetapi juga ada penambahbaikan ataupun dari segi jumlah projek yang berjaya kita pulihkan. Cuma perkara ini juga kalau dirujuk kepada statistik yang lebih besar, yang mana kalau saya boleh move to the next slide, adalah dari segi angka yang kita sering paparkan setiap bulan, iaitu yang berjaya itu adalah sebanyak 47 projek perumahan yang telah berjaya mendapat CCC, manakala yang kembali lancar itu 3. Maka jumlah terkini daripada awal tahun ini, daripada Januari sehinggalah 31 Oktober, sepanjang task force ini berperanan, jumlah projek yang kita berjaya secara keseluruhannya untuk kita pulihkan sebanyak 351 projek. Pada masa yang sama, untuk jumlah projek lewat bagi bulan sehingga 31 Oktober adalah sebanyak 55 projek, manakala jumlah projek sakit ada peningkatan. Walaupun saya sebut tadi bagi bulan 10, inilah bulan yang paling banyak kita berjaya pulihkan projek perumahan yang bermasalah, tetapi dari segi datanya, dari segi angka keseluruhan, ada pertambahan daripada 476 projek dan meningkat kepada 497 projek perumahan yang sakit sehingga 31 Oktober. Cuma pada masa yang sama, jumlah projek terbengkalai juga menunjukkan peningkatan. Sebanyak 6 projek yang kita terpaksa terbengkalaikan, menjadikan jumlahnya kini telah mencecah 117 projek perumahan yang terbengkalai. Manakala bagi unjuran, perkara ini memang kita kemas kini untuk bagi tahun 2023 bagi menggambarkan keadaan sehingga hujung tahun. Jadi kalau ikut rekodnya, terdapat lagi 116 projek perumahan yang sepatutnya siap tahun ini. Maksudnya jangkaan berdasarkan perjanjiannya, dia sepatutnya siap sehingga ataupun sebelum hujung tahun ini, sebelum 31 Disember. Jadi inilah angka yang kita cuba redakan lagi supaya jumlah itu masih tidak terlalu jauh untuk kita mengekang daripada jatuh menjadi terbengkalai ataupun terus ditinggalkan. Bagi GDV, untuk yang berjaya, 50 projek yang kita telah pulihkan bagi bulan 10, jumlah keseluruhan GDV adalah sebanyak 3.99 bilion ringgit. Yang mana untuk CCC itu kita berjaya pulihkan, dari segi GDV-nya adalah 3.46 bilion ringgit. Jadi secara keseluruhannya, GDV yang kita berjaya pulihkan adalah 32.87 bilion ringgit. Manakala untuk data yang lain, bagi GDV untuk projek lewat 3.4 bilion ringgit menyusut, manakala untuk GDV bagi projek sakit adalah pada tahap 55.05 bilion ringgit. Walaupun disebut tadi dari segi jumlah projek itu berlaku pertambahan, tetapi dari segi nilai GDV itu berlaku penyusutan. Bermaksud yang berjaya dilancarkan kembali itu adalah unit yang lebih banyak, sebagai contoh. Jadi jumlah daripada 497 sakit itu ada 71,666
unit yang terlibat. Bagi untuk projek terbengkalai pulau, secara keseluruhannya nilainya mencecah 32.87 bilion ringgit. Sebelum saya teruskan, dari segi untuk bulan ini juga di peringkat task force, singkatannya TSFT ini, kita juga telah mengadakan satu seminar yang mana bagi meneliti pemulihan projek perumahan swasta yang terbengkalai yang telah diadakan pada 16 November yang mana melibatkan hampir 160 orang yang terdiri daripada wakil agensi kerajaan, pelikuidasi, pemaju perumahan, pemaju dan juga kontraktor penyelamat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memulihkan projek perumahan yang bermasalah ini. Antara cadangan yang kita telah angkat adalah mengenai bagaimana untuk memudah cara kelulusan teknikal, memperkemaskan perundangan dan penguatkuasaan, kawalan daripada pihak pembiaya, kawalan dari segi pengurusan syarikat yang terlibat dengan projek terbengkalai dan juga mekanisme kawalan pelaksanaan projek. Cuma di sini juga dalam perbincangan forum sememangnya kita mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan projek-projek terbengkalai ini, tetapi juga dari segi update terkini untuk projek terbengkalai. Kalau saya boleh rujuk kepada slide yang seterusnya yang disebut 6 ni, memang kami paparkan sebab perkara ini telah pun disahkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa projek-projek berikut telah dikategorikan sebagai atau disahkan sebagai terbengkalai, iaitu pertama adalah projek Virtue Plus Sdn Bhd yang terletak di Kedah. Kedua adalah UEENC Sanjia M Sdn Bhd yang terletak di Johor, iaitu projek Sovereign Bay. Ketiga adalah DMC Development Sdn Bhd, yang ini cadangan pembinaan unit rumah berkembar di Shah Alam. Keempat, TSA Land Sdn Bhd, iaitu Residency Gombak di Ampang Jaya. Kelima, di Aman Residences Sdn Bhd, yang ini terletak di Perak. Dan yang keenam, YNS Mutiara Construction, iaitu cadangan perumahan Prima Pahang yang terletak di Cerating, Pahang. Jadi itu senarai 6 projek perumahan yang telah pun disahkan terbengkalai bagi sehingga bulan Oktober yang lalu.